Kita akan terus berbincang berkaitan dengan vaksin dan bagaimana persediaan untuk golongan berisiko, iaitu golongan yang mempunyai penyakit yang dianggap serius dalam persediaan untuk membantu mereka ini, terutama sekali mereka yang tinggal di kawasan-kawasan luar bandar untuk bersedia bagi menerima vaksin. Kita bersama dengan tetamu yang seterusnya yang berada bersama dengan kita secara Skype, Dr. Don Ismail, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Sektor Kesihatan Sekolah, Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga bersama dengan Kementerian Kesihatan. Terima kasih Dr. Don kerana bersama kami. Baik, terima kasih Darren. Alhamdulillah, terima kasih. Doktor, sebelum kita mulakan perbincangan berkaitan dengan program vaksin, mungkin doktor boleh bantu kita untuk menerangkan sedikit berkaitan dengan vaksin AstraZeneca yang menerima banyak sebenarnya persoalan, bukan sahaja di Malaysia tapi juga di luar negara. Apakah kesimpulan yang boleh doktor berikan berkaitan dengan vaksin ini, meskipun ia bukanlah sebahagian besar daripada portfolio vaksin kita? Okey, baik. Syukur Alhamdulillah kita dapat jumpa hari ini. So tentang vaksin AstraZeneca adalah salah satu vaksin yang sedang diusahakan untuk selain daripada Pfizer, tapi okey, apa yang saya boleh simpulkan, kita akan penerima bagi AstraZeneca adalah sama saja dengan Pfizer, di mana kita agihkan dia punya pengagihan lebih kurang sama, dan dia punya ciri-ciri kesan sampingan juga akan menyusul selepas inilah, selepas NPRA segalanya meluluskan dan juga beritahu kita golongan yang mana seharusnya diutamakan. Okey. Baik, doktor, pendaftaran vaksin ini dibuat melalui pelbagai platform. Ada yang menggunakan aplikasi MySejahtera, ada juga yang mungkin lebih senang menggunakan aplikasi luar talian, iaitu seperti biasa pergi ke klinik dan mendaftar. Bagaimana kita sebenarnya dapat membawa satu kebersamaan dalam sistem pendaftaran ini? Komen doktor berkaitan dengan isu pendaftaran. Okey, baik. Sejujurnya masyarakat Malaysia kena faham ya bahawa penyediaan penerimaan vaksin untuk masyarakat kita sediakan melalui lima cara, lima kaedah, yang mana aplikasi MySejahtera adalah yang utama, di mana orang boleh mendaftar terus melalui aplikasi MySejahtera. Okey, dan seterusnya CITF mesti juga telah menyediakan satu laman sesawang yang mana kita boleh akses terus dan juga mendaftar. Jadi bagi penduduk yang berada di kawasan jauh luar bandar boleh mengakses laman tersebut dan mendaftar. Okey, talian hotline seperti yang tertera juga boleh dihubungi untuk tujuan pendaftaran. Jadi untuk pendaftaran di fasiliti kesihatan juga boleh dilakukan di mana-mana fasiliti kesihatan. Jadi terutamanya fasiliti kesihatan kerajaan lah ya. Anda hanya perlu menyediakan butir-butir diri seperti nama, tempat tinggal, nombor telefon dan seterusnya segala peringatan. Jika tidak ada MySejahtera, dia akan push ke dalam sistem SMS. Okey, dan juga kita menyediakan program bantuan untuk outreach bagi kawasan luar bandar dan pedalaman. Jadi untuk golongan seperti ini, ketua-ketua agensi, ketua-ketua kampung dan juga dia akan memainkan peranan lah mencari dan mendaftarkan bagi golongan tersebut. Sekiranya internet akses sangat bagus dan boleh dicapai, jadi pendaftaran melalui laman sesawang itu akan menjadi lebih mudah. Baik, doktor, kalau kita lihat kepada usaha NGO juga adalah sesuatu yang penting kerana terdapat mereka yang berada benar-benar jauh daripada kawasan bandar seperti di Sabah dan juga di Sarawak dan juga di Semenanjung Malaysia dengan masyarakat orang asli dan sebagainya. Jadi bagaimana, adakah usaha-usaha NGO ini sesuatu yang sangat diperlukan pada masa sekarang, meskipun kita berada dalam PKP bersyarat
syarat PKP pemulihan, pergerakan itu mungkin sukar sedikit. Jadi apakah mungkin peranan yang boleh dimainkan oleh NGO untuk membantu golongan-golongan yang berada di luar bandar dan juga sukar dicapai supaya mendaftar? Okey, bagi kawasan yang sukar dicapai, kita telah pun mengenal pasti contohnya jabatan-jabatan yang akan pergi ke kawasan pedalaman. Walau bagaimanapun kalau NGO ingin membantu, dialu-alukan di mana penyertaan sukarelawan boleh dibuat melalui satu program sukarelawan yang dianjurkan. Walau bagaimanapun untuk mendaftar, kita akan sediakan maklumat yang ringkas yang perlu untuk disertakan supaya maklumat tersebut dapat dikumpulkan dan dimasukkan di dalam sistem My Vaccine Administration System. Okey, di mana jika setelah mendapat maklumat tersebut, jadi golongan yang terpencil ini boleh datang ke pusat pemberian vaksin yang telah dikenal pasti untuk menerima vaksin pada hari tersebut. Doktor, penduduk luar bandar mungkin juga memerlukan penerangan yang lebih menyeluruh berkaitan dengan vaksin ini. Kalau kita yang berada di dalam kawasan bandar pun mempunyai 1001 persoalan, mungkin mereka juga mempunyai persoalan-persoalan yang sama ataupun mereka mempunyai persoalan yang berbeza berkaitan dengan vaksin ini. Jadi, bagaimana sistem penerangan kita boleh sampai kepada mereka dalam menyampaikan maklumat tentang keperluan dan kepentingan vaksin ini? Okey, baik, terima kasih. Jadi penyampaian maklumat selain dibuat di media massa dan di media sosial bagi kawasan-kawasan yang terpencil di luar bandar sukar dicapai, ada agensi dan jabatan yang akan masuk memberikan penerangan di mana risalah pendidikan kesihatan akan diberikan pada kumpulan ini, ya. Dan sebenarnya di laman sesawang seperti vaksincovid.gov.my dan juga laman sesawang MOH boleh dicapai di mana-mana, dan sekiranya kita ada limitasi dari segi akses kepada internet, okey, bahagian ini akan menyalurkan maklumat melalui promosi secara bergerak. Okey, mereka akan bergerak melalui hebahan dari masa ke semasa lah. Doktor, kita dapat lihat di dalam pautan-pautan risalah berkaitan dengan vaksin, ada golongan berisiko yang perlu juga mengambil vaksin ini. Jadi untuk kawasan luar bandar, mungkin berada jauh daripada klinik kesihatan dan sebagainya, mungkin mereka tidak pernah menjalankan sebarang saringan kesihatan ataupun tidak pernah dilihat secara keseluruhan keadaan kesihatan mereka. Jadi bagaimanakah untuk mereka ini tahu sama ada mereka berada dalam golongan berisiko ataupun tidak? Mungkin ada penyakit yang tidak dikesan, mungkin ada yang kita terlepas pandang tentang situasi kesihatan mereka, terutama sekali mereka berada jauh daripada kemudahan kesihatan. Jadi bagaimana untuk atasi semua ini berkaitan dengan masyarakat luar bandar sekali lagi yang berada dalam golongan berisiko? Okey, baik. Semasa dalam proses kita mengumpulkan maklumat, kita ada dalam MySejahtera sendiri ada ditanya sama ada kita ada sebarang penyakit atau tidak. Okey, dalam situasi masyarakat di luar bandar yang mungkin tidak ada literasi kepada komunikasi secara media, okey, mereka akan didaftarkan dahulu, ya, dan semasa pada hari berlangsungnya penerimaan vaksin, kita akan semak sekali lagi, ya, dengan mereka sama ada mereka betul-betul ada sebarang penyakit atau tidak. Okey, sekiranya golongan luar bandar yang terpencil yang kurang literasi ini tidak pasti dengan status mereka, cukup sekadar kita akan semaklah dia punya sejarah perubatan yang lain, contohnya sejarah kemasukan ke hospital, ke ward,
kan dan sebagainya yang akan memberi gambaran sama ada penduduk ini sebenarnya sihat atau tidak. Okey, semasa proses pemberian imunisasi itu sendiri, jika didapati ada golongan yang berisiko berpenyakit kronik yang sukar dikawal atau sebagainya, mereka perlu menyatakan kepada petugas kesihatan bahawa status kesihatan mereka sebenarnya macam mana. Contohnya, saya di bawah follow up, saya di bawah jagaan sekian hospital atau sekian klinik dan saya mengambil ubat-ubatan seperti berikut. Okey, sebab apa? Sebab pentingnya kita mendeklarasikan kesihatan kita supaya kita dapat bersedia dan juga dapat membantu facilitate golongan seperti ini untuk mendapatkan vaksin dalam keadaan yang lebih selamat. Okey, dan contohnya sekiralah kita punya masyarakat memang tak tahu langsung, selama ni saya tak pernah masuk hospital, saya tak pernah pergi klinik kesihatan, saya rasa saya sihat. Okey, atas deklarasi tersebut kita anggap dia memang sihatlah. Okey, so sekiranya dalam golongan yang berisiko ini yang mana perlukan penilaian yang lebih, jadi semasa sesi kaunseling sebelum memberi persetujuan, menandatangani persetujuan menerima vaksin, kita akan salurkan kepada satu poliklinik lah yang akan mengakses, memastikan sama ada golongan ini betul-betul sihat untuk menerima ataupun perlu ditangguhkan dahulu, ataupun golongan ini memang tidak boleh pun menerima vaksin yang telah dijadualkan. Doktor, vaksin ini adalah vaksin 2 dos, vaksin Pfizer, vaksin Sinovac, AstraZeneca dan sebagainya. Kecuali CanSinoBio yang merupakan vaksin 1 dos. Jadi untuk vaksin 2 dos ini mungkin ada sedikit masalah dalam membawa semula masyarakat kembali untuk dos yang kedua. Hari ini Yang Berhormat Perdana Menteri dijadualkan untuk menerima dos yang kedua, dos Pfizer. Tetapi untuk masyarakat yang mungkin berada jauh sekali lagi daripada kemudahan-kemudahan perubatan dan sebagainya, untuk memberikan ruang kepada mereka datang untuk dos yang pertama pun mungkin perlu dipujuk dan sebagainya. Untuk setelah menerima dos yang pertama, mungkin kesan sampingan yang sedikit, sakit di tempat yang dicucuk, kemerahan dan mungkin membengkak sedikit, akan membuatkan mereka rasa seolah tidak mahu mengambil dos yang kedua. Jadi bagaimana untuk memujuk masyarakat luar bandar, terutama sekali mereka yang mungkin kurang akrab dengan media, penggunaan media, tentang pentingnya untuk mereka kembali bagi mendapat dos yang kedua? Okey, baik. Sebenarnya kita lihat begini sekiranya kita telah pun menandatangani borang persetujuan penerimaan vaksin tersebut, ia bermaksud anda setuju untuk menerima vaksin bagi dos pertama dan dos kedua. Okey, dan dari segi kesan sampingan sebagainya telah pun anda ketahui kerana anda telah pun menerima dos yang pertama, tetapi disebabkan masalah logistik atau masalah sebarang masalah yang menyusul yang menyukarkan anda pergi ke menghadiri untuk penerimaan bagi dos kedua. Okey, anda boleh memaklumkan kepada klinik kesihatan yang atau hospital yang memberi anda dos pertama, mengatakan bahawa anda mempunyai masalah dan tidak boleh untuk datang pada hari yang telah ditetapkan. Okey, di mana anda akan diberi penjadualan janji temu semula. Okey, di mana kita ada satu fasa, satu period yang dos kedua masih boleh diberi. Okey, sekiranya jadi temu janji akan diberi pada tidak melebihi daripada 42 hari dari tarikh dos yang pertama. Okey, sekiranya anda terlepas daripada 42 hari tersebut, maka anda dikirakan sebagai sudah cicir lah bagi penerimaan dos kedua. Okey, jadi di sini
penting untuk masyarakat di luar sana yang di luar bandar khususnya yang sukar untuk dicapai melalui pengangkutan dan sebagainya, maklumkan kepada ketua-ketua agensi, ketua-ketua kampung kerana mereka ada cara untuk membantu membawa anda ke klinik kesihatan dan ke pusat pemberian vaksin yang telah dikenal pasti. Okey, dan menjadi tanggungjawab mereka juga untuk menyediakan pengangkutan dan sebagainya lah. Okey, seboleh-bolehnya anda tidak melepaskan pemberian pada dos kedua. Anda kena faham sekiranya kesan sampingan yang timbul adalah sedikit dalam kategori ringan, anda masih boleh menerima. Tetapi jika kesan sampingan yang dialami setelah pemberian dos 1 itu sangat teruk, okey, dan menyebabkan anda terpaksa masuk ke dalam hospital untuk menerima rawatan, maka dengan ini secara automatik anda tidak digalakkan untuk menerima dos kedua. Okey. Doktor, sekiranya seorang pesakit itu terlalu uzur ataupun terlalu sakit dan telah pun tersenarai untuk menerima vaksin dan tinggal terlalu jauh, mungkin perlu menggunakan pengangkutan sungai dan sebagainya untuk sampai ke klinik, adakah terdapat cara untuk klinik-klinik kesihatan membawa vaksin itu kepada mereka secara terus? Okey, yang pertama kita kena lihat dahulu keuzuran pesakit itu bagaimana tahapnya. Okey, jika pesakit itu terlalu uzur disebabkan masalah logistik, insya-Allah di bahagian di daerah di mungkin masing-masing ada cara untuk menyampaikan vaksin tersebut dengan menyediakan pengangkutan ataupun kita membuat mobilisasi pasukan kepada golongan tersebut. Walau bagaimanapun, sekiranya kondisi pesakit yang uzur tersebut tidak begitu mengizinkan dia untuk menerima vaksin, memang kita tak boleh bagi vaksin lah. Cuma di sini penjaga kena memaklumkan kepada ketua kampung, kepada klinik sebagainya bahawa ada keuzuran, ada ahli yang sangat uzur dan tidak boleh bergerak. Sebab untuk mobilisasi anggota kepada golongan sebegini pun kita kena lihat dia punya coverage macam mana. Kerana vaksin ini yang sedia maklum bahawa dia tidak boleh disimpan terlalu lama setelah kita buka. Okey, dan kita kena kumpulkan mereka dan kita bagi sekali dalam satu kumpulan. Yang itu kita kena aturlah. Baik, terima kasih Dr. Don kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Banyak yang kita bincangkan, banyak lagi yang mungkin akan kita bincangkan selepas ini. Terima kasih kerana sudi bersama kami, memberi penerangan kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Baik, terima kasih Terence, terima kasih Malaysia. Baik, pastikan anda mendaftar untuk vaksin ini. Tidak kira cara apa pun yang anda gunakan aplikasi MySejahtera. Itu mungkin kaedah yang paling senang. Sekiranya anda perlu ke pejabat-pejabat ataupun klinik-klinik kesihatan yang mendaftar, silakan. Dan pastikan anda bersama-sama dengan kerajaan dalam isu vaksin ini kerana kita perlu lindung diri, lindung semua.